Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan teruskan dengan bab 2, jirim dan struktur atom. Okey, dan kita akan belajar subtopik 2.1 dan 2.2. Okey, baik. Subtopik pertama kita ialah 2.1, konsep asas jirim. Okey, terdapat 3 perkara di bawah subtopik ini. Yang pertama, memerihal jirim. Yang kedua, menerangkan perubahan keadaan jirim. Dan yang ketiga, menentukan takat lebur dan takat beku naftalina melalui aktiviti. Okey, untuk yang ketiga ini, kita akan buat eksperimen di sekolah nanti. Okey, baik. Jirim. Okey, sebenarnya kamu telah pun pelajari teori zarah jirim dan teori kinetik jirim semasa di tingkatan 1 ya. Okey, di sini maksud jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim, okey, dan memenuhi ruang. Okey. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Okey, diskrit di sini bermaksud berasingan, okey, berbeza-beza. So, jirim boleh wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, baik. Ini adalah gambaran yang lebih jelas ya berkenaan konsep asas jirim. Okey, maksud jirim tadi ya, jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, dan jirim diperbuat daripada zarah-zarah yang halus dan seni. Diskrit tadilah. 3 jenis zarah tersebut ialah atom, ion dan molekul. Okey, jirim juga wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Okey. Okey, apa itu plasma? Okey, plasma ialah keadaan jirim yang keempat. Okey, selain daripada pepejal, cecair dan gas. Okey, plasma merupakan gas terion. Okey, walaupun plasma dalam bentuk semula jadi yang jarang-jarang dijumpai di bumi, tetapi plasma merupakan keadaan jirim yang paling banyak terdapat di alam semesta. Okey, kebanyakan bintang wujud dalam bentuk plasma. Okey, untuk pengelasan jirim, jirim dikelaskan kepada 2 iaitu unsur dan sebatian. Okey, kita tengok unsur. Unsur dibahagikan kepada 2 iaitu atom dan molekul. Okey. So atom ini terdiri daripada satu jenis atom yang sama. Okey, satu jenis yang sama. Contohnya karbon, ada satu sahaja atom karbon di sini. Okey, contohnya. Okey, untuk molekul pula ia adalah gabungan 2 atau lebih atom yang sama. Okey, mesti atom yang sama juga. Okey, contohnya oksigen O2. So ada 2 oksigen, 2 atom oksigen di sini. Okey, so atom tadi ada 1, molekul tadi 2 atau lebih, tetapi mesti dari jenis yang sama. Okey, itu adalah untuk unsur. Sebatian pula, sebatian adalah gabungan 2 atau lebih unsur yang berbeza. Okey, yang berbeza. Tengok contoh di sini kita ada molekul dan ion. Okey, untuk molekul kita ada air. Contohnya air H2O. Okey, di mana kita ada atom hidrogen 2 dan juga atom oksigen 1. So ini adalah gabungan unsur yang berbeza. Okey, untuk molekul di bawah sebatian. Okey, kalau molekul di bawah unsur tadi dari atom yang sama sahaja. Okey. Alright, untuk ion pula, okey, ion juga adalah gabungan unsur lebih dari 2 unsur lah. Okey, contohnya natrium klorida. Okey, gabungan 2 atau lebih unsur. Contohnya natrium klorida. Okey, tetapi ini adalah unsur yang bercas. Okey, yang bercas. So kita akan sentuh berkenaan ion kemudian. Okey. Okey, baik. Okey, ini adalah perubahan keadaan jirim. Okey, perubahan keadaan jirim adalah disebabkan oleh pemanasan atau penyejukan. Okey, kita tengok contoh ya. Okey, antara contohnya ialah aiskrim. Okey, aiskrim yang dibiarkan pada suhu bilik dia akan menyerap tenaga haba dan berubah daripada keadaan pepejal dan kepada cecair. Okey, ini perubahan keadaan jirim daripada pepejal kepada cecair. Contoh aiskrim tadi ya. Seterusnya contoh yang lain. Okey, kamu tengok pada waktu malam cermin tingkap membebaskan haba ke persekitaran menyebabkan permukaan cermin tingkap menjadi sejuk. Okey, so wap air di udara yang bersentuhan dengan permukaan sejuk ini lalu kehilangan tenaga dan seterusnya membentuk titisan air pada permukaan cermin tingkap. Okey, ini perubahan apa pula? Maksudnya ini adalah perubahan wap iaitu gas tu kepada bentuk cecair.
Okey. Contoh lain macam kita pakai cermin mata, kita duduk di tempat yang sejuk, aircon dalam kereta contohnya, sejuk kan. So bila kita keluar kepada suhu yang lebih tinggi, ada titisan air dekat kita punya cermin mata kan. So itu berlaku perubahan keadaan jirim lah. Okey. Seterusnya. Okey. Okey, ini adalah gambar rajah yang lebih menyeluruh lah, okey, tentang perubahan antara keadaan jirim, okey. So, kita tengok yang anak panah merah ini adalah tenaga haba diserap, yang warna biru tenaga haba dibebaskan. So, kita tengok yang merah dulu ya. Okey, daripada pepejal tukar kepada cecair. So, dia akan melalui proses peleburan. Okey, tenaga haba diserap lah dalam proses itu. Okey, macam aiskrim tadi kan, dalam bentuk pepejal, lepas tu dia menyerap haba and then dia jadi cecair. Okey. So daripada cecair, okey, dia akan melalui proses pendidihan atau penyejatan menjadi gas. Okey. So dia serap haba kan. So daripada cecair ni contohnya kita masak air. Okey, masak air, so dia akan jadi gas lah, pendidihan. Okey, ataupun penyejatan. You sidai kain yang basah tu lepas tu jadi kering kan. So itu proses penyejatan. Okey. Apa itu pemejawapan? Okey, pemejawapan ni daripada pepejal terus tukar kepada gas. Dia tidak melalui fasa cecair. Okey, daripada pepejal ya, bentuk yang keras tu terus kepada gas. Contohnya ialah naftalina, ubat gegat. Okey, untuk eksperimen naftalina kita akan buat di sekolah. Okey, untuk contoh yang di dalam kehidupan seharian kita, ubat gegat tahu tak yang putih-putih tu kan, kita letak dalam almari nak halau lipas kan. So ubat gegat ni dia dalam bentuk pepejal. Okey, so dalam suhu bilik dia akan bertukar menjadi gas, dia akan terbebas. Okey, dalam bentuk gas. Sebab tu ubat gegat kamu yang bulat besar tu, okay, besar lah saiz macam tu, bila dah selang seminggu dua kamu tengok dia jadi mengecil. So itu namanya proses pemejawapan. Okey. Dan iodin pun sama, pepejal iodin. Okey, iodin tu adalah dalam bentuk pepejal. Kalau dibiarkan dia akan melalui proses pemejawapan, dia akan menjadi gas warna purple. Okey, iodin tu yang ubat luka tu kan. Okey, iodin tu sebenarnya dia kan pepejal, so dia hanya boleh cair dalam alkohol. So bila dah cair dalam alkohol dia jadi warna kuning lah untuk ubat luka kita kan. So lagi satu yang ketiga, dried ice. Okey, ais kering. Okey, ais kering ni apa itu ais kering tu? Ais kering tu dia sebenarnya daripada karbon dioksida yang dah dibekukan. Okey, karbon dioksida yang dah dibekukan, so jadi ais yang kering. So kita gunakan ais dried ice ni dalam macam konsert, kan ada asap-asap tu kan, konsert dalam filem, cerita seram, cerita hantu ada asap-asap putih kan. So diguna dried ice lah. Okey, daripada pepejal tu dia akan jadi gas warna putih tu. So tiga ni contohlah untuk pemejawapan. Okey, semua yang melalui proses pemejawapan boleh melalui proses pengendapan. Maksudnya daripada gas dia boleh tukar balik kepada pepejal. Okey, sama juga dia kan tukar juga balik kepada pepejal. Okey, satu contoh macam ubat gegat tadi. Okey, kata kalau ubat gegat tadi bulat tadi kan, yang putih tu, yang ubat nak halau lipas tu kamu letak dalam kotak lah, dalam bekas yang tak ada lubang pun, nanti dia akan jadi gas kan. Okey, gas. Lepas tu gas ni akan melekat pada permukaan dinding kaca tu lah. Okey, kotak tu. So nanti bila dah sejuk dia akan jadi pepejal balik. Maksud daripada gas tadi dia terus jadi pepejal balik tanpa melalui cecair. Okey, situ pengedapan lah, patah balik. Okey, kita pergi kepada garisan yang biru satu persatu. Okey, untuk gas pergi kepada cecair. Nampak tenaga haba dibebaskan. Okey, gas kepada cecair melalui proses kondensasi. Macam tadilah kondensasi tadi yang cermin mata tadi kan cikgu dah explain dekat slide sebelum ini. Dan juga kondensasi ni juga berlaku dalam pembentukan awan. Okey, you pun tahu sudah belajar kan, kita dah belajar sains. Okey, kondensasi pembentukan awan. Okey, and then daripada cecair nak jadi pepejal melalui proses pembekuan. Okey, macam air biasa kita letak dalam fridge tu jadi cube ice, jadi ais. So itu melalui proses pembekuan di mana tenaga haba dibebaskan. Okay, right? Okey, ini gambar rajah yang sama juga. Okey, sama juga untuk proses perubahan antara keadaan jirim. Cuma cikgu nak tunjuk kat sini untuk gas ni. Okey, bila dikenakan bila dikenakan haba yang sangat tinggi, dia akan menjadi plasma. Okey, plasma ni ialah ion yang bercas. Okey.
Okey, jadual ini memerihalkan keadaan jirim dengan lebih jelas. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey, kita ada pepejal, cecair dan gas. So kita tengok susunan zarah untuk pepejal. Zarahnya disusun secara padat dan teratur seperti yang kamu tengok ni lah, dia padat dan teratur ya, tersusun. Untuk cecair, zarah disusun secara padat tetapi tidak teratur. Okey, masih lagi bersentuhan. Okey, tetapi ada sedikit kelonggaran. Okey, ada ruang ya di sini. Untuk gas, zarah berjauhan antara satu sama lain. Okey, memang jauh lah. Okey, dia satu berasingan. Okey, untuk tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni untuk yang pergerakan. Okey, pergerakan untuk pepejal ni rendah lah. Okey, kerana dia padat. Okey, so dia rendah, tenaga kinetik dia untuk bergerak tu rendah. Untuk cecair, tenaga kinetiknya lebih tinggi berbanding pepejal. Okey, tinggi sikit berbanding pepejal. Okey, bagi gas pula, tenaga kinetiknya sangat tinggi. Okey, sangat tinggi. So, dia boleh bergerak bebas. Okey. Daya tarikan antara zarah, okey, daya tarikan antara sesama sendiri ni kuatlah sebab dia rapat. So, macam hubungannya kuat. Okey, daya tarikan sesama zarah ni rapat, kuat. Okey, kuat. Untuk cecair, dia masih kuat, daya tarikan sesama zarah tetapi kurang sikit daripada pepejal. Okey, daripada gambar kamu boleh tengok, boleh buat kesimpulan sendiri. So, untuk daya tarikan antara zarah bagi gas lemah lah sebab dia jauh. You nak tarik dia pun susah. Dia dah meloncat-loncat kan. Kan dia bebas tadi, bergerak. So, daya tarikan sesama sendiri lemah lah. Okay. Okay, takat lebur dan takat beku. Okay. Takat lebur ialah suhu malar apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan pepejal menjadi cecair pada tekanan tertentu, okey, melalui proses macam peleburan. Okey. Takat beku pula ialah suhu malar apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan cecair menjadi pepejal pada tekanan tertentu. Okey, so kita tengok gambar rajah. Okey, rajah ni ada di dalam buku teks ya. Okey, tetapi cikgu lebih suka explain dari gambar rajah ini. Okey, lebih jelas lah bagi cikgu ya. So, tafsiran graf pemanasan. Okey, alright, so kamu tengok kat sini ya. A, B, C, D, E, F. Okey, tengok sini. Ini A, B, ini C, D, ini E, F. Okey, ini takat lebur, ini takat didih. Tengok apa yang berlaku. Untuk graf A, B, C, D dan E, F, tenaga haba yang diserap menyebabkan tenaga kinetik akan bertambah dan zarah bergetar dengan lebih cepat. So, suhu semakin meningkat. Okey, so daripada pepejal nampak suhu meningkat, dia menjadi cecair. Daripada cecair dia menjadi gas. Kan? So, ini maksud dia lah. Okey, tenaga haba yang diserap. So, kalau dekat sini takat lebur bermaksud suhu tetap di mana suatu pepejal berubah sepenuhnya menjadi cecair. Maksudnya tadi pepejal kan? Okey, tenaga haba diserap. So, sampai satu masa dia suhu dia tetap dan pepejal itu berubah menjadi cecair. Okey, sama juga dengan takat didih. Daripada C ke D tadi dia serap haba kan? Dia serap haba, suhu semakin meningkat, zarah pun bergetar dengan lebih cepat. So, sampai takat didih suhu dah tetap di mana cecair itu pula berubah menjadi gas. Okey. Alright. So, untuk BC dan DE. So, BC dan DE tadi tenaga haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah supaya pepejal berubah menjadi cecair, cecair berubah menjadi gas. Okey, so suhu adalah tetap di keadaan pada BC dan DE. Suhu tetap itu adalah takat lebur atau takat didih. Okey. So, kita tengok gambar rajah yang seterusnya. Okey, ini lebih senang lah. Lagi nampak rajah menunjukkan bagaimana keadaan fizikal bahan berkait dengan takat lebur dan takat didih. So, yang pertama di sini takat lebur kan. Takat lebur nampak bila takat daripada pepejal, bila dia melalui takat lebur, so pepejal tadi akan berubah menjadi cecair. Okey, berubah menjadi cecair, so dia akan jadi cecair sampai jumpa takat didih. Bukanlah jumpa dalam proses sesuatu proses itulah. Okey, bila dipanaskan ya. Bila dipanaskan, so bila dia mencapai takat didih, okey, cecair tadi akan bertukar menjadi gas. Okey, akan bertukar menjadi gas. Okey, seterusnya adalah lengkung penyejukan. Okey, naftalina ni yang bawah ni, lengkung penyejukan naftalina ni eksperimen kita akan buat di sekolah ya. Okey, tapi cikgu suka terangkan dalam gambar rajah yang ini. Sama je. Okey, tapi cikgu nak
terangkan dalam bentuk yang ini. Okey, tafsiran graf penyejukan. So nampak daripada atas ni ke bawah lah. Okey, so daripada PQ dan RS. Okey, PQ dan RS ni, okey, tengok haba dibebaskan ke persekitaran oleh zarah-zarah dalam cecair, suhu semakin menurun. Ini bila berlaku penyejukan lah. So suhu dia akan menurun. So daripada cecair, bila dia jadi takat beku, mencapai satu takat beku. Okey, tengok maksud takat beku, suhu tetap di mana suatu cecair berubah sepenuhnya menjadi pepejal. So pada takat beku dia akan jadi daripada cecair menjadi pepejal, macam ais lah, macam air kepada ais, cecair kepada pepejal. So untuk QR ni malas dia straight ni kan. Okey, pada fasa QR, haba yang dibebaskan adalah diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah-zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Di sini suhu adalah tetap. Okey, takat beku ni suhu dia dah tetap, so suhu itu dinamakan takat beku. Okey, di mana cecair tadi berubah menjadi pepejal. Okey. Okey, subtopik kita yang kedua ialah 2.2 perkembangan model atom. Okey, perkembangan model atom. So di sini ada tiga perkara di bawah 2.2, iaitu menyatakan zarah subatom dalam pelbagai atom unsur. Yang kedua, membanding dan membezakan jisim relatif dan charge relatif proton, elektron dan neutron. Yang ketiga, membuat urutan model struktur atom berdasarkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr dan Chadwick. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah zarah subatom. Okey, so di sini adalah model atom lah, satu atom. Okey, yang merah ni adalah zarah lah, yang warna-warna ni kan, merah biru ni adalah zarah subatom dalam atom itu. So yang warna pink lah, merah pink ni adalah proton, zarah proton. Okey, so simbolnya P, charge relatif positif 1, jisim relatifnya 1. Okey, so dia berada di tengah-tengah lah. Okey, bersama proton adalah yang berwarna biru, zarah neutron. Okey, neutron ni simbol dia N. Okey, charge relatifnya kosong, neutral dan jisim relatif 1. Okey, so yang luar ni, yang dalam orbit ni, dalam laluan ini, kena ada warna oranye kecil ni, itu adalah zarah elektron. Simbolnya E, charge relatif negatif 1, jisim relatif 1/1840. So menghampiri kosong lah. Okey, menghampiri kosong. So kita tengok dengan lebih dekat. Okey, lebih dekat struktur atom. Okey, struktur atom itu sendiri. So kita tengok elektron tadi dia ada laluan dia tadi kan. So kita panggil petala. Laluan ini dipanggil petala. Okey, so yang warna oranye ini adalah elektron, dia berada di luar lah. So yang tengah-tengah ni kita panggil nukleus. So dalam nukleus ada proton dan neutron. Okey. Okey, perkembangan model struktur atom. Okey, atom tidak boleh diperhatikan melalui mata kasar maupun mikroskop. Okey, so model struktur atom yang diketahui sekarang merupakan hasil usaha ramai ahli sains. Okey, tokoh-tokoh yang terdahulu Kajian tentang atom bermula sejak pengenalan teori tentang atom oleh Democritus, seorang ahli falsafah Yunani kira-kira 500 sebelum Masihi. Okey, so kita tengok perkembangan model atom dari tokoh-tokoh terdahulu So yang pertama adalah model atom Dalton, okey, daripada John Dalton dari tahun 1766 hingga 1844. Beliau menyatakan jirim terdiri daripada zarah yang dipanggil atom. Okey, atom ialah jasad berbentuk sfera yang kecil dan tidak boleh dicipta, dimusnahkan atau dibahagi lagi. Okey, unsur yang sama mempunyai atom yang sama. So secara umumnya John Dalton ini menemui atom. Okey, atom sahaja. Okey, untuk model kedua. Okey, untuk model kedua adalah model atom Thomson. Daripada J.J. Thomson 1856 hingga 1940. Okey, beliau menemui zarah bercas negatif yang dipanggil elektron. Okey, atom sebagai sfera yang bercas positif dengan beberapa elektron di dalamnya. So secara umumnya beliau menemui elektron. Okey. Ketiga adalah model atom Rutherford, okey, daripada Ernest Rutherford, okey, 1871 hingga 1937. Okey, beliau menyatakan nukleus sebagai pusat atom. Okey, menemui zarah bercas positif yang dinamakan proton di nukleus. Hampir seluruh jisim atom tertumpu di nukleus. Nukleus tu yang tengah-tengah ni
Okey, elektron bergerak di luar nukleus. Okey, so secara umumnya Rutherford ini menjumpai proton. Okey, menjumpai proton. Model yang keempat adalah model atom Bohr, okey, daripada Niels Bohr 1885 hingga 1962. Okey, beliau menyatakan elektron di dalam atom bergerak di dalam petala di sekeliling nukleus. So beliau menjumpai petala, okey, petala untuk elektron bergerak, okey. Model kita yang kelima yang terakhir ialah model atom Chadwick. Okey, Chadwick ini beliau menjumpai zarah neutral iaitu neutron wujud di dalam nukleus. Dia jumpa satu lagi iaitu neutron. Okey, neutron. Neutron menyumbang hampir separuh daripada jisim sesuatu atom. Baik, so ini adalah gambar rajah yang lebih ringkas lah, mengikut turutan. So kita ingat balik semula. Yang pertama tadi model atom Dalton, dia jumpa atom sahaja. Beliau menjumpai atom. Yang kedua model atom Thomson, yang menemui elektron. Model atom ketiga iaitu Rutherford, model atom Rutherford, dia menjumpai proton. Nukleus yang mengandungi proton. Dan yang keempat tadi model atom Bohr, dia menjumpai petala, nukleus, elektron yang bergerak dalam petala. Dan yang kelima adalah model atom Chadwick, dia menjumpai neutron, di mana beliau menyatakan neutron menyumbang hampir separuh daripada jisim sesuatu atom. Setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita telah pun belajar subtopik 2.1 dan 2.2. Cikgu harap kamu semua faham. Terima kasih.